Saya Asal Syukri Panadi, guru pelaras untuk kelab aeronautik, juga pelaras dari program pendidikan aeronautik bagi sekolah kebangsaan Bangunan Kemaran Terengganu. Projek ini kita dah mulakan sekitar tahun 2015, jadi dah hampir 5-6 tahun juga. Antara usia yang kita lakukan untuk kelab ini ialah kita mengajar kepada kita tentang perkara yang berkaitan dengan sains penerbangan. Kita juga ajar mereka tentang operasi penerbangan, dan juga kita masukkan kita tentang perubatan penerbangan, juga fiqh penerbangan. Jadi kalau pelajar ni yang kita panggil cadet, kita berikan mereka latihan asas dalam 8 minggu setiap kali percubaan kurikulum. Jadi mereka kita bawa keluar untuk melawat ke tempat-tempat yang berkaitan dengan penerbangan, seperti kita bawa mereka ke menara kawalan, kita bawa mereka ke hangar penyelenggaraan pesawat. Dan tahun lepas kita berpeluang untuk bawa pelajar ni ke Malaysia Airlines Academy di Kelana Jaya untuk melihat bagaimana aktiviti ataupun program latihan kru penerbangan dijalankan. Dan antara menarik juga di Kelab Aeronautik Asia Langka ni, kita ada membina sebuah simulator, di mana simulator ini kita bangunkan untuk melatih pelajar ini bagaimanakah asas ataupun kaedah penerbangan itu kita laksanakan, dan kita juga memberi mereka peluang untuk merasai pengalaman menerbangkan pesawat. Selain itu, kita juga berharap dengan aktiviti yang kita adakan di sini dapat menyuntik semangat mereka dan memberikan motivasi untuk mereka terus belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita mereka di masa hadapan. Sir, adakah kelab ni telah dibawa ke hadapan atau telah bertanding di mana-mana peringkat? Ya, kelab ni atas nama kelab kita tidak bertanding. Kerana kelab ini tidak ada satu kategori khusus di dalam aktiviti senarai aktiviti kurikulum. Cuma kita pertandingkan program ini ataupun kita persembahkan program ini sebagai satu bentuk program nilai tambah kepada program kurikulum yang pertama, dan yang kedua kita jadikan program ini sebagai satu program komplementari ataupun pelengkap kepada aktiviti PDP, di mana kita menggabung jalin beberapa aspek dalam kurikulum matematik, sains, English dalam aktiviti yang berkaitan dengan kelab aeronautik. Jadi kita bawa program ini dalam satu package yang dinamakan satu program pendidikan aeronautik. Kita telah bawa ke convention Sekolah Transformasi Kebangsaan pada 2017, dan alhamdulillah mendapat feedback yang baik. Dan itu antara kita juga pernah bawa program ini untuk kita persembahkan sebagai pameran di Festival Guru Kebangsaan di Pulau Pinang tahun 2019. Sir, saya melihat dalam bilik ni pelbagai ataupun alatan yang seperti replika kapal terbang. Boleh Sir terangkan sikit mengenai bilik-bilik ni? Ya, belum cakap tentang penerbangan ataupun aviation, tentulah tidak lengkap kalau kita tidak menunjukkan kepada pelajar atau pelajar yang learners ni tentang apa itu pesawat. Jadi kita ajarkan kepada mereka apakah konsep ataupun prinsip penerbangan tu. Jadi kita ajar mereka tentang prinsip Bernoulli. Belajar sebenarnya prinsip Bernoulli atau teori Bernoulli ni tidak diajar dalam kurikulum sekolah rendah. Tapi kita bawa ke hadapan, kita permudahkan dalam bahasa yang boleh dipahami, supaya mereka faham bahawa apakah proses fizik ataupun hukum fizik yang berkaitan dengan penerbangan, supaya mereka boleh faham fungsi ataupun peranan setiap komponen ataupun bahagian-bahagian pada pesawat yang kita pamerkan di sini. Adakah setiap murid yang terlibat dalam kelab ni diberi peluang untuk merasai sendiri replika penerbangan ni? Ya, sebenarnya kita ada kurikulum latihan yang agak saya kira mungkin agak sistematik, di mana kita berikan penjelasan ataupun kelas-kelas tertentu lah pada kadet ni, di mana seawal pelibatan mereka sebagai kadet junior,
mereka akan diajar sedikit ringkas basic of aviation. Kemudian mereka akan menuju ujian asas ahli udara. Ketika mereka lulus, mereka akan dapat cadet punya epaulet, satu calik lah, satu bar. Kemudian jika mereka melalui ujian seterusnya, sehinggalah mereka mendapat first officer lah, tiga bar itu. Jadi mereka berpeluang untuk mengambil ujian simulator. Di mana jika mereka lulus ujian simulator ini, mereka akan mendapat wing, sayap lah. Jadi untuk sampai ke proses itu ada beberapa tingkat lah mereka perlu lalui, termasuk tasmik ataupun ujian hafazan beberapa potongan ayat yang kita tetapkan. Hebat. Sir, saya melihat berdasarkan keyakinan dan percakapan Sir mempunyai pengalaman dalam bidang aviation ataupun bidang penerbangan ni. Adakah Sir mempunyai pengalaman tersebut atau itu memang bidang Sir? Sebenarnya bekas seorang guru terbang, tak adalah kan. Saya memang sangat berminat dalam bidang ini. Saya by training saya seorang guru bahasa Inggeris. Jadi saya menggunakan mungkin ada sedikit peluang ataupun kelebihan untuk membaca materials yang berkaitan itu. Jadi saya cuba, sebenarnya saya dicetuskan minat itu oleh model pesawat juga. Saya rasa tertarik dan rasa kagum dengan kompleksiti ataupun keadaan pesawat yang begitu, bagi saya cantik. Jadi saya nak tahu apa fungsi-fungsi bahagian. Jadi saya cuba baca dan cuba bertanya pada rakan-rakan yang terlibat dalam industri. Jadi sudah tercetusnya minat tu, saya terus mendalami dan membuat penyelidikan lah. Jadi saya juga telah menghadirilah kursus untuk pengangkat udara untuk menambahkan lagi pengetahuan saya. Di samping kita membaca blog, membaca semua lain lah. Tentu saya pernah ditanya kenapa cikgu tak pergi ambil license, pilot license. Jadi masalahnya pilot license sangat mahal lah. Betul. Saya dimaklumkan untuk PBL sahaja, private pilot license sudah mencapai 60,000. Kalau komersial mungkin 400,000, 500,000, tentulah di luar jangkauan. Jadi saya sekadar saya cuba mendalami apa yang saya boleh baca secara sendiri dan sekadar bertanya dengan rakan-rakan. Apakah harapan Sir dalam kelab ni? Harapan saya pastinya nak melihat pelajar itu satu hari bercakap di PA atau di membuat flight announcement. This is your captain speaking. Itu yang saya nak dengar satu hari nanti. Mudah-mudahan ada dalam malam-malam ni ada yang akan dapat berjaya mencapai cita-cita itu. Betul. Dan sekalipun kalau tidak mampu mencapai cita-cita itu, saya niatkan program ini sebagai satu terusan untuk mereka bersungguh-sungguh. Kita ibaratkan langit itu sebagai metafora. Betul. Kepada kecemerlangan. Betul. Jadi capailah awan kecemerlangan itu kalau apa jua bidang yang mereka berminat untuk ceburi. Tidak semestinya bidang penerbangan. Bidang apa saja, tapi asasnya mesti dibina dengan kukuh, dengan kuat, di peringkat rendah lagi. Jadi mudah-mudahan dengan pelibatan mereka dalam program aeronautik ini, satu hari mereka akan rasa ada motif ataupun satu motivasi yang kuat untuk belajar, di mana apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan di mana kita berada pada hari esok. Betul. Soalan yang terakhir Sir, apakah yang serasa sangat mencabar untuk menubuhkan kelab ni? Yang paling mencabar tentulah beberapa aspek lah. Sejujurnya tentulah kewangan, kerana kita tahu projek ini tidak terdapat di bawah mana-mana spesifik punya peruntukan. Jadi kita terpaksa memohon sumbangan di mana-mana sajalah yang boleh. Yang kedua, subjek matter ataupun konten bagi subjek aviation ini memang teknikal. Bahkan ada pelawak yang datang ni kata, cikgu basic engineering ke? Tak, saya basic saya adalah mass communication. Jadi bagaimana cikgu boleh menyambungkan, menghubungkan antara primary school punya education dengan aerospace atau aeronautical engineering ni. Jadi tentulah itu satu cabaran yang besar lah bagaimana kita nak membumikan
kompleksiti ataupun ketinggian, kesukaran, kerumitan subjek matter aviation ini. Yang ketiganya, kita juga mari sekarang juga kerana apa sahaja yang terlibat dengan aviation ini dia sangat niche, dia sangat sangat sikit orang yang mungkin tahu. Betul. Jadi sumber untuk kita tahu tu agak terhad. Jadi saya nak berpakat dengan sekolah lain pun mungkin tak ramai sekolah yang jiran-jiran kita yang mungkin berminat ataupun tahu bidang ni. Jadi kita tak ada rakan untuk kita orang kata berbual ataupun berkongsi idea dan bila masalah. Itu antara cabaran dekat awal lah. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada beberapa rakan-rakan di luar Terengganu juga. Kita bina jaringan supaya kita dapat berkongsi. Walaupun apa juga pendekatan yang digunakan, ada sekolah menggunakan pendekatan juruterbang muda. Ada sekolah menggunakan pendekatan aero angkasa. Ada sekolah menggunakan pendekatan aero modeling. Kami di sini menggunakan pendekatan aeronautik. Apa beza dia? Yang ketara yang ditanya apa beza aerospace dengan aeronautik. Aerospace juga melibatkan angkasa lepas. Dan aeronautik melibatkan penerbangan dalam ruang atmosfera sahaja. Di mana penerbangan di dalam ruang ini memerlukan teknologi yang berbeza. Kerana ada faktor penting iaitu faktor udara. Jadi tak apalah apa juga mode ataupun konsep yang diterapkan, kita mahu jadikan program aeronautik ini sebagai satu program yang mencetuskan minat untuk belajar. Yang kedua, minat kepada subjek yang kita anggap pelajar rasa susah, seperti sains, mathematics, English. Jadi mudah-mudahan dengan pelibatan di sini mereka tahu bahawa apa yang dia belajar hari ini dalam kelas ada connection, ada application dalam kehidupan yang sebenar. Sekian itu sahaja daripada saya, Sir. Terima kasih, Sir.